السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 41 baris 18 daripada bawah. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa berkata ia dihujankan kami dengan kurnia Allah dan rahmatnya, maka demikian itu mukmin dengan kami, kafir dengan kawakib, yakni bintang. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat yang mustahil, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak esa. Itu mustahil. Jadi kita sudah bincang berkenaan dengan mesti sungguh Allah taala bersifat dengan sifat wahdaniyah ataupun dipanggil sebagai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita faham Allah Subhanahu wa taala mesti bersifat dengan sifat keesaan, maka mustahillah Allah Subhanahu wa taala berbilang. Mustahillah Allah Subhanahu wa taala tidak esa. Jadi sekarang ni dia bawa masuk nukilan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan beberapa manusia mengiktirafkan ada selain Allah yang memberi hujan, maka hukum dia kafir. Maka kata musannif rahimahullahu taala, maka barang siapa berkata ia barang siapa, dia kata begini, dihujankan kami dengan kurnia Allah dan rahmatnya rahmat Allah, maka demikian itu mukmin dengan kami dengan Allah, kafir dengan kawakib. Kawakib yakni bintang. Okey. Jadi sekarang ni kita ada, kalau dalam sudut cuaca ni dia panggil apa? Meteorologi. Boleh tak ingat kita. Jadi kalau kita beriktikad, seseorang mukmin berkata dan beriktikad kata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hujan bila turun hujan, maka orang tersebut ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin tidak kafir. Tapi bila orang sebut ataupun i'tiqad bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberi hujan, tapi bintang di langit tu yang beri hujan. Langit di atas kita ni yang beri hujan. Berlaku proses sekian jadilah hujan sebab bintang beri hujan. Maka hak tu kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Jadi dia i'tikad berkaitan dengan makhluk ya, tapi boleh bawa pada kafir. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Memberi hujan ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak beri hujan ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia i'tikad silap saja, keyakinan dia silap, iaitu dia kata bintang yang menurunkan hujan,
langit yang menurunkan hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka hukum dia kafir. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan barang siapa berkata ia barang siapa dihujankan kami dengan bintang anu. Bintang anu ni bintang sekian-sekian, maka adalah yang demikian itu kafir dengan daku, kafir dengan Allah, mukmin dengan bintang, beriman dengan bintang. Jadi kalau seseorang mengatakan dan beriktikad bukan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, tapi bintang yang di langit yang menurunkan hujan, bintang sekian-sekian, apa-apalah, dia ikut kajian metodologi dia kok, kajian cuaca tu, dia pun i'tikad kata bintang sekian yang menurunkan hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu boleh jatuh kafir, wal a'yadzubillah. Jadi bahagian kajian cuaca tu boleh kita nak kata punca hujan ni sekian, boleh, tak ada masalah. Tapi dari sudut hati kena yakin, i'tiqad Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, bukan sebab yang beradat itu yang beri bekah untuk hujan, bukan. Ni benda penting, berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan perbuatan kita, berkaitan dengan seluruh akidah kita sepanjang hidup, start daripada bangun tidur sampai tidur semula. Silap saja i'tiqad, dua hukum atas kita, sama ada fasik ataupun kafir. Kalau fasik, semayang pun pahala hilang, puasa sunat pun pahala hilang, puasa wajib pun pahala hilang, sebab setiap saat i'tiqad kita salah, fasik. Tu Kalau kita i'tiqad kafir, lagi teruk, bukan setakat tidak sah akidah, bukan setakat tidak sah akidah, tak sah terus ibadat. Tadi hak fasik, sah ibadat, pahala hilang, sebab pahala tu dikurangkan, dihabiskan dengan dosa fasik i'tiqad lah. Kalau kafir pula, tak sah daripada awal akidah, ibadat dia. Semayang tidak sah, semayang puasa tak sah, haji umrah tak sah, pergi umrah 10-20 ribu contohnya, tengok tak sah, sebab i'tiqad salah. Bila tidak sah, maka bila dia faham dan dia tahu kata sudah sah i'tiqad dia, dulu tu tak sah, dulu tu dalam keadaan kafir, maka wajib dia itu mengqada sekalian ibadat-ibadat dia, sebab tidak sah. Jadi siapa sekarang ni nak bagi tahu kata kita ni sah ataupun tidak i'tiqad? Dengan kita belajar lah, baru tahu i'tiqad kita ni betul atau tidak. Biasanya kita ambil tahu perbetulan ibadat kita saja, ataupun Al-Quran tu bukan lagi mengaji lah. Kalau akidah tu, dia buat sambil lewat. Dia ingat akidah ni senang, surah Al-Ikhlas selesai masalah. Memanglah surah Al-Ikhlas kalau mu sahabat lah. Kalau kita taraf sahabat, kefahaman pun tahap faham sahabat, kealiman pun tahap sahabat, surah Al-Ikhlas jadi dah. Tapi masalah sekarang ni, kita ni kejahilan, kealiman kita tak sampai tahap sahabat, kecerdikan kita tak sampai sahabat, kerajinan kita dalam meneliti segala akidah ataupun amalan ibadat kita tak sama juga dengan sahabat. Jadi kita sebab tu Allah Ta'ala, sebab tu para ulama menyusun akidah-akidah yang diiktikadkan oleh para ulama salafus salih, yang diikutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif rahimahullahu taala, dan barang siapa mengiktikadkan baharu segala asbab yang beradat. Asbab yang beradat, contoh apa dia? Kenyang, hilang dahaga, menghanguskan, tu sebab beradat. Makan nasi boleh kenyang, minum air hilang dahaga, ada api menghanguskan, ada pisau boleh memotong. Tu sebab beradat. Bila ada pisau, letak je di satu benda, buah ke apa, dia potong. Tu sebab beradat. Pisau tu menyebabkan potong benda tu, api itu menyebabkan menghanguskan sesuatu benda, makanan itu menyebabkan kenyang orang tu, minuman tu menyebabkan hilang dahaga kawan tu. Tu sebab yang beradat.
Jadi dia kata, siapa-siapa, mana tadi? Barang siapa mengiktikadkan baharu segala asbab yang beradab. Baharulah, takkan qadim. Qadim Allah Ta'ala ya. Siapa yang i'tiqad ada benda lain selain Allah qadim, kafir. Dan bahawasanya tiada memberi bekas dengan tabiatnya, tabiat yang beradab. Beri bekas ni dengan tabiat, hukum dia kafir siapa yang i'tiqad begitu. Contohnya dia kata, tajam pisau itu yang boleh memotongkan. Diri ketajaman pisau tu yang memotongkan buah, hukum dia kafir. Nampak tak ada kaitan dengan Tuhan, tapi secara halusnya ada kaitan dengan Tuhan, iaitu ada kaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita sudah beriktikad kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak meratai pada seluruh perkara. Ada benda yang Allah Subhanahu wa taala tak buat tapi terjadi. Ada benda yang Allah Subhanahu wa taala tak kehendak tapi terjadi. Ada benda yang Allah Subhanahu wa taala tak tahu dan terjadi. Iaitu pisau itu boleh memberi bekah dengan sendirinya, boleh memotong dengan sendirinya tanpa Allah Subhanahu wa taala memotong. Itu kafir. Tak ada khilaf ulama. Nasi itu yang mengenyangkan, betul-betul nasi itu yang mengenyangkan, i'tiqad begitu, maka hukum dia kafir. Jadi ni orang yang tidak i'tiqad sedemikian. Okey, betul dah. Dan hanya sungguhnya Allah menjadikan padanya pada suatu benda tadi quwwah, kekuatan. Dan dengan demikian kekuwah itulah memberi bekah quwwah itu noktah. Maka iaitu orang yang beriktikad kata kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada satu benda itu yang memberi bekah, yang menjadikan sesuatu itu terkesan, maka hukum dia fasik lagi bid'ah. Jadi dia tidak i'tiqad pisau tu beri bekah, pisau tu yang memotong, nasi itu mengenyangkan, air itu menghilangkan dahaga, tapi dia i'tiqad ada satu kekuatan yang Allah beri pada dia. Kekuatan itulah yang mengenyangkan, kekuatan itulah menghilangkan dahaga, kekuatan itulah yang boleh memotongkan, kekuatan itulah yang boleh menghanguskan sesuatu perkara. Maka tu juga i'tiqad yang sesat, tak betul, fasik, bid'ah. Bid'ah nisbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beriktikad sedemikian. Bila tak pernah beriktikad sedemikian, maka tu i'tiqad yang baharu. Kita makhluk, kita manusia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikad pula dengan i'tiqad yang salah, bercanggah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya fasik. Fasik itu sampai bila? Sampai kita berubah semula i'tiqad kita. Jadi fasik ni benda dalaman, i'tiqad ni benda dalaman, dan kefasikannya pun benda dalaman. Dia macam tasawuf. Tasawuf pun benda dalaman, dalam hati juga. I'tiqad pun dalam hati juga. Dia bukan kut muka, kut badan, kut zahir anggota, bukan. Jadi kalau dia tu sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan cukup, puasa sunat tiap-tiap hari, pergi sembahyang masjid jemaah, tapi i'tiqad salah, tak ada apa. Tu sia-sia je. Sah ibadat kalau fasik, tapi hilang pahala sebab dosa terlalu banyak. Dosa tu memadamkan kebaikan yang dia buat, pahala dia tu. Dan pada mengkufurkan orang yang beriktikad kekuatan yang Allah beri itu yang beri bekah, dua qaul, dua perbuatan, dua pendapat. Maka yang asahnya, pandangan yang paling sahih di kalangan dua pandangan tu, tiada kafir. Tak kafir lagi, fasik baru. Walaupun begitu, ini bermakna i'tiqad ni pun teruk, sebab berlaku khilaf antara kafir ataupun tidak. Bukan berlaku khilaf antara iman dengan fasik, bukan. Dalam akidah tidak ada khilaf antara iman dan fasik, tak ada. Yang khilafnya antara iman, antara fasik dengan kafir, itu je. Kalau i'tiqad sesat, khilaf dua je, fasik atau kafir, fasik atau kafir. Tak ada kawan ni kata, ini khilaf ulama, kumpulan ni khilaf ulama, adakah masih beriman ataupun fasik? Tak ada. Kalau kuat yang sesat, ahli bid'ah selain ahli sunnah, dua je khilaf dia, sama ada fasik ataupun kafir. Ataupun tak ada khilaf, iaitu kafir saja ataupun fasik saja.
tak ada khilaf. Antara dua tu ya. Tak ada kalau antara yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah khilaf antara beriman dengan fasik, tak ada. Kalau ada beriman dengan fasik ada khilaf, makna ada kumpulan lain selain ahli sunnah yang betul. Maka inilah i'tiqad yang kebanyakan daripada orang yang jahil mukminin. Siapa orang jahil ni? Orang awam yang tak belajar. Orang awam yang tak belajar, kebiasaannya dia i'tiqad kata nasi itulah yang mengenyangkan. I'tiqad bukan cakapan. Cakapan tak ada masalah. Aku kenyang tadi makan nasi, tak apa. Aku hilang dah dahaga, hilang kehausan tadi minum air urin, tak apa, hak tu cakap. Dalam hati tak i'tiqad begitu. Dalam hati i'tiqad Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan. Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan dahaga. Allah Subhanahu wa taala yang memotong sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menghanguskan. Allah Subhanahu wa taala yang mendinginkan dan menghangatkan. Semua Allah belaka. Hak tu betul. Jadi seperti Qadariyah. Dia ni seperti Qadariyah, buat Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah dia berkata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kudrat pada kita. Dan kitalah dengan kudrat tersebut boleh buat dengan kudrat kita apa saja yang kita nak tanpa berkait dengan Allah Taala. Allah Taala hanya beri kudrat dah. Allah berilah kudrat. Dengan kudrat tu kitalah yang buat macam-macam benda, sama ada baik ataupun jahat. Tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu puak Qadariyah. Sesat juga. Cuma dia tidak kafir. Dia fasik saja. Sebab apa tidak kafir? Sebab dia masih mengiktiraf kudrat yang beri bekah tadi tu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kudrat yang kita dapat, kudrat yang kita ada ni hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma selepas daripada dapat kudrat, kita buat semayang, kita puasa, kita menukang, kita bina rumah dan sebagainya, semua perbuatan tu kita yang buat, bukan ada kaitan dengan Allah. Itu Qadariyah. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Itu sesat juga. Kafir dia pun khilaf. Pandangan Mu'tamad tak kafir, fasik saja. Kata Syekh Sanusi rahimahullahu taala, bermula asal kufur dan asal bid'ah ni 7 perkara. Ini dalam kitab Syarah Al-Muqaddimat oleh Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Imam Sanusi ada 5 kitab akidah matan. Iaitu pertamanya matan Al-Muqaddimat, kemudian matan Sughra, kemudian matan As-Sughra, kemudian matan Al-Wusta, kemudian matan apa satu lagi tak ingat pertengahan. Kalau wusta panjang, wusta dengan basit tak silap. Dia ada 5. Jadi setiap matan tersebut disyarahkan oleh Imam Sanusi rahimahullahu taala. Disarah pula setiap matan tu. Yang terkenal dalam alam Melayu kita ni ialah Ummul Barahin ataupun dia panggil matan As-Sughra. Ummul Barahin tu lah. Jadi sekarang ni dia ambil kitab Muqaddimat. Bukan Ummul Barahin ni, kitab Muqaddimat. Muqaddimat ni ialah pendahuluan dalam bab akidah. Masih lagi sentuh bab akidah, tapi dia lebih kepada kunci-kunci dalam memahami akidah. Hukum akal, hukum adat, dia bahas lah situ. Asal usul kekufuran dan sebagainya, dia bahas dalam kitab Al-Muqaddimat. Maka dia pun ambil dalam kitab Al-Muqaddimat nukilan daripada Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan asal usul kekufuran. Asal usul seseorang itu boleh menjadi bid'ah. Bid'ah dalam bab i'tiqad, dalam bab keyakinan. Bid'ah ni maksudnya tidak pernah di'tiqad Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para salafus salih. Tu bid'ah. Maka pertamanya ialah al-ijabuz zati, yakni mengadakan zat, yakni mengadakan, memberi kesan pada zatnya. Iaitu al-ijabuz zati itu disandarkan segala kainat. Kainat ni ialah
Senang cerita, alam ataupun sebab-sebab beradat ataupun makhluk. Disandarkan segala kainat, segala makhluk ni kepada Allah Subhanahu wa taala atas jalan ta'lil, atas jalan illah dan ma'lul, sebab musabab. Ta'lil ni macam mana? Contoh dia kata Allah Subhanahu wa taala ada. Bila Allah Subhanahu wa taala ada, maka secara langsungnya alam pun ada, tanpa berlaku kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya alam ini qadim seperti Allah Taala. Tu kesan daripada sebab musabab. Tu dia panggil Allah Taala tak kehendak. Allah Taala tak buat pun dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada dengan sebab Allah Subhanahu wa taala ada. Bila Allah Subhanahu wa taala ada qadim sejak azali, maka makhluk pun ada juga qadim sejak azali. Dia kata begitu. Itu hukum dia kafir. Hukum dia kafir sebab apa? Sebab sudah menafikan iradat Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap mengadakan alam. Itu secara ta'lil. Dan tabiat ni dia detail sikitlah. Tabiat ni begini. Allah Subhanahu wa taala ada, maka alam ni pun turut ada, tanpa kehendak Allah juga, tapi dengan syarat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan dan ternafi daripada Allah taala ada sekutu bagi Allah taala, barulah ada alam. Dia begitu. Tabiat ni dia ada kaitan dengan syarat dan ada kaitan dengan larangan. Mani' dia panggil. Macam ni lah sembahyang. Sembahyang itu sah sebab apa? Sebab hadap kiblat, sebab tutup aurat, sebab masuk waktu. Itu syarat dia. Dan ternafi penghalang. Penghalang apa dia? Haid, nifas, gila. Hak tu dia panggil penghalang-penghalang untuk sah sembahyang. Jadi kalau tak ada penghalang tadi, sabit syarat-syarat sah sembahyang, maka sembahyang tersebut sah. Begitu juga dalam bab akidah. Akidah yang salahnya antaranya ialah dengan secara tabiat. Allah Ta'ala ada, secara tabiat alam pun ada. Apa maksud secara tabiat? Iaitu dengan syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat ketuhanan dan ternafi daripada Allah Ta'ala ada sekutu, ada syarik, ada kawan, berkongsi, maka alam pun ada. Itu mustahil. Itu juga hukum dia kafir. Kemudian kedua, dengan tiada ikhtiar, dengan tak ada kehendak Allah Ta'ala, berlakunya alam ni, adanya alam ni tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya at-tahsinul aqli. At-tahsinul aqli iaitu mengelokkan oleh akal, iaitu keadaan perbuatan Allah dan segala hukumnya hukum Allah dihentikan akal atas gharad. Dihentikan akal dengan makna akal dapat berfikir bahawasanya segala perbuatan Allah dan hukum Allah Subhanahu wa taala mesti ada tujuan. Itu dia panggil at-tahsinul aqli. Dan iaitu gharad, tujuan tu menghilangkan, yakni menghalalkan manfaat dan menolakkan mafasid kemudaratan. Senang ceritanya, nombor dua ni ialah ada setengah puak yang memikirkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala buat sesuatu ni ada tujuan. Tujuan apa-apalah, sama ada tujuan tersebut maslahah dia, kebaikan dia kembali kepada Allah, ataupun maslahah dia, kebaikan dia kembali kepada makhluk. Itu bermakna Allah Subhanahu wa taala lemah. Sebab apa lemah? Sebab Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tidak mampu untuk mencapai tujuan. Allah buat benda ni dulu untuk capai tujuan. Contoh kita nak aling. Aling itu tujuan. Tak boleh aling melainkan dengan belajar. Jadi kita pun belajar. Belajar tu apa dia? Tujuan dia nak aling. Tu gharad, itu tujuan. Mana kita tidak boleh alim, kita tak nak capai alim tu, melainkan kita kena mengaji dulu baru capai.
Allah Ta'ala seolah-olah tak boleh nak capai maksud dia tu, tak boleh nak kehendak benda tersebut, melainkan dia buat benda tu baru boleh capai. Seolah-olah begitu. Jadi itu menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh begitu. Setiap perbuatan Allah, setiap hukum yang Allah Ta'ala letak, sama ada wajib, sunat, makruh, harus, haram, tidak ada tujuan sama sekali. Tidak ada tujuan sama sekali. Apa tujuan pun tak ada. Tak ada tujuan langsung. Adapun balik perbuatan Allah Ta'ala, dia tak panggil ada tujuan, tapi dia panggil hikmah. Ada hikmah di sebalik apa yang Allah cipta. Kalau kita fikir dengan kepala otak kita, apa faedah cipta lalat? Apa faedah cipta nyamuk? Apa faedah cipta babi? Kalau ikut kepala otak kita lah, menyemuk ada lah. Lalat tu perosak, nyamuk tu perosak, tikus perosak, babi pun perosak juga. Buat apa dia cipta? Kita tak tahu. Tapi kita tak boleh kata Allah Ta'ala cipta sia-sia. Tak boleh. I'tiqad begitu. Kita tidak boleh i'tiqad Allah Ta'ala buat sesuatu tanpa ada Allah Ta'ala cipta sesuatu dengan sia-sia. Tak boleh. Tak boleh juga kita i'tiqad Allah Ta'ala buat sesuatu dengan ada tujuan tertentu. Tak boleh juga. Yang kena kita kata ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat sesuatu, menghukumkan sesuatu dengan sebab ada hikmah. Gitu ya. Dah apa hikmah dia? Apa hikmah tu pula kembali kepada dua benda. Sama ada benda tersebut termasuk dalam amrun ta'aquli, benda yang boleh kita fikir, ataupun amrun ta'abbudi, benda yang tak boleh kita fikir, hanya turut patuh pada Allah Ta'ala sahaja. Contoh benda yang kita boleh fikir ialah, contohnya ialah haid tak boleh puasa. Jadi orang haid tak boleh puasa sebab apa? Sebabnya puasa ni melemahkan tubuh badan seseorang. Haid ni juga melemahkan tubuh badan perempuan. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan orang perempuan puasa, maka di situ ada kepayahan. Dua kali susah kena pada orang perempuan. Orang lelaki kena satu susah iaitu puasa. Haid dia tak ada. Tiba-tiba perempuan yang haid wajib puasa juga, maka dia kena tanggung dua kesusahan. Jadi dalam agama Islam tidak ada kesusahan dalam beramal. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mensyariatkan untuk berpuasa bagi orang yang haid dan nifas. Itu benda yang kita boleh fikir. Benda yang tak boleh fikir dia panggil amrun ta'abbudi, benda yang semata-mata kita turut sami'na wa ata'na. Contohnya sembahyang 4 rakaat isyak. Apa hikmah dia? Apa dia punya sebab dia? Sebab apa 4? Kenapa bukan 10? Itu kita tak boleh fikir. Tak boleh fikir dah sebab apa? Sebab 2 rakaat subuh kenapa? 4 rakaat zuhur kenapa? 4 rakaat asar kenapa? Tak boleh fikir. Kebanyakan ulama kata itu benda yang tak boleh fikir. Walaupun sebahagian ulama adalah mentafsirkan dia tu ada perkara antara perkara yang boleh difikirkan juga. Contohnya ada yang kata 2 rakaat subuh tu jadi 2 kerana waktu tu masih lagi kita bangun tidur, maka tidak disyariatkan untuk banyak rakaat kerana badan kita masih berada dalam kemalasan untuk nak gerak tu, sebab kita baru bangun tidur. Tu antara ihtimal ataupun kebarangkalian pendapat tersebut berlaku pada sembahyang subuh 2 rakaat. Itu antara ulama yang tolong orang panggil membuatlah apa dia panggil, fikirkan kenapa 2 rakaat, kenapa 3 rakaat, kenapa 4 rakaat. Tu yang kedua. Ketiganya at-taqlidur radi, iaitu mengikut yang kurang. Ini dia panggil yang kurang ni, yang lekeh, yang hina. Iaitu mengikut bagi orang yang lain, dia panggil sebagai taqlid. Orang yang taqlid dia panggil muqallid. Orang yang taqlid lah. Contohnya saya mengajar ad-durrus tsami. Tuan-tuan pun balik rumah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Lepas tu orang tanya dalil mana? Tak tahu lah. Ustaz tu kata, hak tu taklid tu. Hak tu dia panggil apa? Taklid. Jadi taklid ni pula pecah dua. Pertamanya taklid yang jazam, taklid yang 100% yakin, tak berubah dah.
Seandainya saya mari minggu depan contohnya, kononnya kata Allah tak wujud, maka tuan-tuan tak berubah i'tiqad tersebut. Tu dia panggil taklid jazam. Dia tak tahu dalil tapi taklid pada perkataan yang saya ucap minggu lepas, iaitu Allah ada. Mari minggu ni Allah kata ada pula. Dan tuan-tuan tak ikut dan tak ubah i'tiqad tersebut. Itu dia panggil taklid jazim, taklid yang teguh, taklid yang kuat. Taklid yang teguh begini, khilaf ulama adakah kufur ataupun tidak. Pandangan mu'tamad, hukum dia adalah mukmin, masih sah i'tiqad dia, tapi berdosa kerana tidak belajar sungguh, padahal dia boleh mikir. Yang kedua, taklid yang tidak kukuh. Contohnya seorang penceramah mari Masjid Uniza, dia kata Allah ada. Tuan-tuan pun pegang Allah ada, sebab dalil dia sekian-sekian. Minggu depan dia mari pula, dia kata Allah tak ada. Tuan-tuan pun kata Allah tak ada, sebab dalil sekian-sekian. Minggu depan lagi dia kata Allah ada pula, tuan-tuan pun kata ada pula. Hak ni dia panggil taklid yang tidak kukuh, tak jazam. Hak ni tak ada khilaf, hukum dia kafir. Tak ada khilaf, hukum dia kafir. Sebab taraddud, tak tahu betul ke tak Allah ni ada. Tambah-tambah berkaitan dengan akidah. Akidah ni semua pegangan dia, kalau salah dua je, fasik atau kafir. Kalau dalam bab menafikan wujud, kafir. Kalau bab menafikan sifat ma'ani, fasik. Itu ya. Kerana apa dia ikut orang lain? Kerana cemar dan kerana menolong. Ini terjemahan Syekh Daud Fatani. Kalau kita pergi kepada kitab Arab, dia tulis li ajlil hamiyati wat ta'assubi. Hamiyah tu maksud dia ta'assub dah. Ta'assub at-ta'assubul qaumi. Ta'assub kaum, ta'assub puak. Jadi dia taklid itu kerana apa? Kerana ta'assub kepada puak tertentu, seperti orang-orang kafir. Bila Nabi SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhan, maka dia kata bukan Tuhan, kerana nenek moyang kami sudah menyembah tokong-tokong ataupun patung-patung yang ada di Mekah ni. Jadi mereka tu taklid. Taklid kepada nenek moyang mereka. Ta'assub dengan kaum, ta'assub dengan mak-pak nenek moyang mereka yang tak betul. Mak-pak dan nenek moyang mereka sembah berhala dalam keadaan ahlul fatrah, hak tu masuk syurga, tak ada apa dah tu. Tapi mereka yang bila diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah kepada mereka supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan menyembah berhala, mereka mengatakan kami ikut mak-pak moyang kami yang telah menyembah berhala ni sejak bertahun-tahun. Itu dia panggil taklid, taklid kaum. Maka berlahirlah ta'assub. Jadi ta'assub ini boleh menyebabkan taklidnya itu taklid yang kafir, boleh jadi taklid yang fasik. Kedua-duanya tak ada khilaf kata dua-duanya ini bid'ah, tak ada khilaf. Dua-dua ni khilaf tidak ada khilaf kata bid'ah. Yang khilafnya sama ada taklid yang jazam tadi itu fasik ke khilaf, fasik ke kafir. Kalau taklid yang tidak jazam, yang tidak kukuh tadi, hak tu tak ada khilaf kafir. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, keempatnya ar-rabtul adi. Ar-rabtul adi, iaitu mengikut adat. Bukan mengikut, mengikat adat. Iaitu mengikat adat, mengisbatkan talazum, mengisbatkan kelaziman antara suatu pekerjaan, suatu perkara dengan suatu pekerjaan, yakni suatu perkara pada wujudnya atau pada adamnya, iaitu pada tiadanya, dengan menengahi berulang-ulang. Ni dia panggil asbab beradat lah. Contoh dia pisau motong. Pisau yang boleh potong ni berapa kali ulang? 2 dan ke atas. Maka jadi adat kata pisau tu boleh memotong. Tapi kita tidak boleh i'tiqad pisau itu yang memotong, tak boleh. Kalau pisau tu sendiri yang memotong, hukum dia kafir. Kalau kekuatan yang Allah Ta'ala beri pisau itu yang memotong, hak tu hukum dia fasik. Wallahu ta'ala a'lam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.